seperti di hadapan kita Farid macam juada, tapi macam-macam lagi kami nak kongsikan dengan anda. Kita ada lontong. Kita ada apa lagi? Betul tak? Tadi Fatin kata dia nak makan lontong. Kita bawakan lontong di Wanita hari ini. Tapi lontong ini agak istimewa kerana yang akan berkongsikan dengan kita adalah seseorang daripada negeri kelahiran saya. Orang kampung Farid. Okey, dah pun bersedia dalam talian. Kita nak bersama dengan Puan Zaidah Abdul Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Selamat Hari Raya Puan Zaidah. Ya, selamat Hari Raya Fatin dan Farid. Silakan, orang kampung. Okey. Puan Zaidah, asal Johor Ya, Johor Bahru. Ya, samalah kita. Tapi kita nak tanya jugalah, kabarnya tempoh hari lontong ni menjadi pilihan Puan Zaidah pada Hari Raya pertama hari itu. Okey, kenapa memilih lontong ni? Oh, okey. Pasal lontong ni kita jarang macam taklah tiap-tiap hari makan lontong kan. So lontong ni memang keluarga saya memilih untuk dibuat, disediakan pada hari raya lah. Okey, itu salah satu keistimewaan dia. Kita boleh makan dengan lontong nasi tu ataupun kita boleh makan dengan ketupat yang kelapa ataupun apa lemang ke apa boleh kita makan juga. Okey. Tapi kalau bercakap mengenai penyediaan lontong ni sendiri, macam-macam kaedah penyediaan dia. Macam Puan Zaidah sendiri, ada yang tumis dahulu, ada yang masukkan bahan tu sekaligus. Sebenarnya macam mana sebenarnya? Apa antara perbezaan dia? Kuah lontong ni, bahan-bahan ni kita tengah sedang saksikan sekarang. Okey, ini kita perlukan serai halia, udang kering dan bawang putih dan bawang merah dan hirisan-hirisan sayur seperti karot, kacang panjang, tempe dan tahu yang digoreng lah ya. Okey, kita perlukan juga, kalau saya ini resepi keturunan dan keluarga, kita menumis rempah tu di kemudian ya. Itu adalah kita tumis bahan-bahan tadi, serai, lengkuas dan halia dulu, biar naikkan baunya ya. Lepas tu nanti kita bolehlah masukkan macam udang-udang kering tu. Saya selalunya menumis serai dan lengkuas halia ni dulu agar bau dia akan naik gitu. Dan rasa dia pun akan berbeza daripada macam kuah lontong yang dia buat tu macam kuah lemak biasa ya. Ini adalah ini berbeza ni kenapa? Berbeza dia pasal apa-apa pun saya tumis dulu benda ni. Macam tu itu yang naikkan bau dia. Sekarang ni saya masukkan udang kering. Selalunya dia orang tumbuk udang kering dan saja masukkan kan dekat dalam kuah tu. Tapi bila kita menumis udang kering tu, dia akan rasa garingnya udang kering tu, dia rasa tak rasa mentah tau. Okey, kalau kita nak agak-agak tu, kita nak tumis tu berapa lama dan sampai kita nampak dia jadi macam mana tu? Kita tumis lah macam tumis serai apa tadi sampai dia naik bau. Bila dia dah naik bau, lepas tu kita masukkan udang kering. Udang kering tu dia tak payah lama because dia udang kering, dia kita blend dia kering gitu, tak payah tahu air. So dia tak makan masa yang lama untuk garing kan. Okey, Puan Zaidah, kalau bercakap mengenai lontong ni, kita menggunakan santan kan. Kalau selalunya santan ada sekarang ni, paling senang santan kotak lah. Ada beza tak kalau kita guna santan yang kita peras sendiri ataupun dengan kotak tu? Tahap dia punya ketahanan nak simpan lama tu agak-agak macam mana? Rasa dia. Oh ya ke? Actually, kuah tu, santan tu, kita kena tips dia, kita kena masak lama, api yang perlahan ya. Jadi bila santan tu sama ada santan fresh ataupun santan kotak, yang kita akan masukkan, kita biar dia lama mendidih. InsyaAllah dia akan tahan. Kalau kadang-kadang kita ni nak segera semuanya api besar. Lepas tu dia dah mendidih, tak lama, itu yang dia cepat jadi tak elok. Bukan tu je tau. Mungkin saya dengar cerita juga, kalau api besar sangat tu tak jaga betul-betul pun, nanti masakan kita tu ada macam ada bau sikit. Bau hangit. Hangit, dia cepat hangit. Betul. Okey, kalau kita tengok sekarang ni seperti yang ditunjukkan di visual ni, proses apa tu kita tengah masukkan? Okey, tadi lepas yang garing tadi, yang kita tumis dah garing, baru saya masukkan santan ya, santan
masukkan santan dan kemudian kita masuk macam tahu dan Tempe. tempe tu saya dah goreng dulu. Tempe kena lebih. Ya. Because kadang-kadang ada orang ni dia tak goreng dulu kan. Itu masing-masing punya cita rasa lah kan. Dan sebelum saya masukkan sayur, saya make sure kuah tu dah mendidih. Okey. Pasal kita nak masuk sayur ni tak boleh lama, nanti dia cepat lecur kan orang kata kan. Jadi kita nak jaga dia punya ni, bila santan dah mendidih betul, baru kita masukkan sayuran tu, dia akan nampak jadi because ada carrot, ada kacang, ada colour hijau, jadi nampak cantik. Bukan saja kita nak makan sedap, dan kita kan nak suka nampak benda tu, hidangan tu cantik kan. Jadi dapat very colour. Yang ini menarik ni. Tadi macam kuah tu kita nampak gaya dah siap dah kat sebelah tu. Yang ini ni proses apa ni yang orang perlu tahu ni? Oh, okey. Ini saya orang Johor ya, Farid. Ya. Orang Johor ni kita suka tumis darat. Tumis darat. Dengar Fatin, tu nama dia tumis darat. Awak pun mesti first time dengar. Tumis darat ni saya tumiskan dengan rempah kari ayam daging sedikit. Okey. Okey. Dengan minyak kita lepas tu bila dia dah macam masak sikit tu, kita ambil kuah tu tadi kita campurkan. Jadi rempah tu akan lagi macam dia nampak pekat kan Okey, bila dah siap rempah tu dah habis tadi, kita akan masukkan ke dalam kuah lontong kita tadi. Dan terus kacau, tak perlu letak atas api dan kacau, kita boleh selepas itu kita dah tutup api semua baru kacau. Okey, kejap. Saya ada soalan. Kenapa kita tak boleh sekali masuk je dekat dalam yang kuah tadi tu, apa beza dia? Tumis darat tadi tu? Okey, ini tumis darat ala-ala pada saya ya. Ini ada tepi turun-temurun yang saya gunakan. Jadi kalau macam gini, kita dia punya rasa tu lain-lain tau, Farid dan Fatin. Rasa dia takkan sama. So the method tu, orang kata cara kita membuat tu, memang nampak benda tu memang sama aja, memang boleh ni. Tapi dengan cara yang saya buat ni, rasa dia akan lain. Warna rasa juga lain. Okey, saya sangat mengharapkan Puan Zaidah ni bila Fatin dah tengok ni, dia boleh masaklah dengan cara yang ataupun teknik sebegini. Nanti saya PM tepi ya. Okey, Puan Zaidah. Boleh. Okey, tadi Puan Zaidah kata nanti kita juga ataupun kita akan kongsikan satu lagi menu bersama dengan Puan Zaidah. Menu yang cukup istimewa dan juga unik. Jadi kami akan kembali bersama dengan Puan Zaidah sebentar sahaja lagi. Terima kasih Puan Zaidah. Terima kasih. Sama. Okey. So beza dia adalah warna dia. Kalau ditumis darat tu, dia jadi keoren-orenan sikit lah. Tengok orang Johor pandai masak kan. Wow. Okey. Seterusnya pula, ini kira macam menu atau kuih lah. Ini semua orang suka. Saya rasa kalau hari raya je mesti ada atas meja. Betul. Okay. Baulu kampung. Tradisional. Okey, kita nak bersama dengan Syarmira Azwa Badran. Dah pun bersedia dalam talian. Itu dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar? Salam. Syamira ni lah Baik, selamat raya. dari Teluk Okey, yang Intan. ini kita dalam talian video bersama dengan Syarmira. Okey, Syarmira, cerita sikit ni tentang bahulu kampung Syarmira ni. Dia bahulu kampung ni tak ada special Gelak sangat lah. Ni kita punya keturunan warisan lah. Daripada ayah kan. So turun dekat saya. So nama bahulu ni kita letak Jizah Bahulu Kampung, sebenarnya nama mak saya lah. Sebab panggilan mak. Biasanya mak panggil nama Jizah kan. So kami anak beranak pun letaklah nama Jizah Bahulu Kampung. Itu dia punya cara, bahan-bahan dia lah yang kita nak buat tu. Silakan mungkin kita boleh kongsikan. So saya kongsikan dia punya resepi sikit lah. So boleh. apa yang kita guna, bahan dia tu tepung, telur dengan gula, eseh vanila, dengan perisa pisang jugalah. Itu kita masukkan dulu. Kita blender dululah gula dengan telur dulu. Sedikit eseh vanila dan juga perisa pisang. Kita blender sampai jadi putih. Macam bila dah kembang kan. So kita blenderkan dululah. So dalam 10 minit macam tu. So lepas kita dah blender, dah putih tu, kita masukkanlah tepung yang kita dah sangatkan, dah panaskan sikit tu, sedikit demi sedikit dalam acuan tadi tu, dalam adunan tu. Okey, kalau so bila dah teruskan. Okay. So kalau kita dah blender semua tu, kita dah putih, dah masukkan tepung tu, kita bolehkanlah masuk
acuan tu, adunan tu dalam acuan. Tapi yang penting acuan tu kita kena panaskan jugalah dalam 15 minit kan. So lepas kita dah panaskan tu, kita sapukan sikit minyak. So bila dah sapukan minyak tu, kita boleh orang kata masukkanlah acuan tu dalam adunan tu, dalam acuan tu. So kita masuk dalam oven dalam suhu 210 darjah Celsius dalam masa 10 minit. Kita boleh masakkanlah. Siapa? Macam tu je, cara dia sama je. Tapi apa Fatin? Fatin nak tanya kalau apa tu? dia cakap bahan-bahan dia sebenarnya mudah saja, hanya kita gunakan tepung dan telur. Tapi nak merumit ke tu kita nak bakar tu kan? Okey, sebenarnya kan Fatin nak tanya tu, cabaran terbesar tu dalam membuat bahulu yang orang kata sempurna. Cabaran dia tu, dia orang kata kena jaga dia punya suhu lah. Jaga suhu api dia tu kan. So sebab tak nak bagi dia melekat ataupun hangit, terlampau hangit kan. Okey. Dia nak sedang-sedang macam warna coklat, macam dalam gambar tu kan. Dia lembut dengan rangup lah. Tapi Syamira, ini bahulu tradisional kan? Kita ada macam-macam jenis bahulu lagi. Ada juga ke sediakan bahulu gulung, bahulu apa lagi ya? Tadi awak punya kegemaran? Bahulu gulung bahulu lapis. Bahulu lapis. Bahulu gulung tu belum lagi lah. Kita orang buat bahulu cermai, ikan, bahulu ikan kecil dengan besar dengan bahulu lagi satu tu bahulu apa tadi? Bahulu gajah. Okey, tak apa kita. Okey. Kita tengok dekat Instagram Syamira. Boleh kongsikan Instagram Syamira? Okey, saya punya Instagram tu Bahulu Kampung. Bahulu tu ejaan dia BAULU_kampung. So boleh follow lah dekat Instagram saya tu. Dan memang ada menjalankan perniagaan Syamira baru start. Betul. Sebelum ni buat offline je. So jual macam face to face kan kat kedai. So baru tahun ni start buat online lah. Okey, boleh order DM saja di Bahulu Kampung tu betul tu. Okay. So boleh WhatsApp je lah. Ada nombor kat situ juga. Baik. Nanti Farin terus ke awak punya Instagram dia nak order. Syamira, terima kasih kerana berkongsikan kita. Memang sangat-sangat popular bahulu ni. Sama. Saya pun suka, tapi saya suka yang lembut-lembut je. Apatah lagi bahulu kampung. Okey. Seterusnya. Selesai dengan lontong dan juga bahulu. Okey, saya kira tak sah sebenarnya Fatin. Kita dah bertanyakan satu sama lain tentang apa kegemaran kita dan sebagainya. Kini tiba masa untuk kita ketahui kegemaran mereka di luar sana pada hari raya. Jom kita dengarkan. Menu yang paling popular di negeri Kelantan pada Hari Raya Aidilfitri adalah ketupat, sate dan juga nasi kerabu. Tuan rumah akan menyediakanlah makanan-makanan tersebut sebagai menu tradisional daripada sejak zaman dahulu sehingga sekarang. Bagi saya, menu yang paling wajib kalau Hari Raya, mak saya akan masak rendang ayam, sambal sotong dengan kuah lodeh. Itu paling wajib lah. Every year raya mesti kena ada. Kalau tak ada memang tak lengkap. Salah satu menu raya yang popular dekat Negeri Sembilan adalah wajik. Wajik ni merupakan sejenis pulut manis yang dimasak dengan nisan kelapa dan gula enau. Kenapa dia popular? Sebab bahan-bahan dalam wajik tu sendiri ada bahan-bahan yang tahan lama. Orang-orang dulu dia suka buat kuih yang kita boleh simpan lama dan juga rasa dia manis-manis. Juadah raya yang orang kata popular, famous kat Kelantan, salah satunya adalah nasi dagang. Nasi dagang Kelantan berbeza dengan nasi dagang Terengganu. Nasi dagang Kelantan, cara penyediaannya, dia punya lauk semua berbeza. Dan yang paling special sekali, nasi dagang Kelantan makan dengan sambal kelapa, acar, ikan tongkol dan juga telur rebus. Tu yang membuatkan dia special. Ada nasi dagang, ada dodol. Kejap lagi kita akan bawakan dodol untuk adik yang suka dodol. Betul. Okey, kita beralih ke menu kita yang seterusnya. Yang ini pun popular, tapi orang tak tahu macam mana cara-cara nak buat dia. Kita akan bersama dengan tetamu-tetamu kita untuk menu kita seterusnya, iaitu daging masak hitam, Fatin. Kita nak bersama dengan Rizul Hasniza Radzon dan juga Chef Miza yang dah pun dalam talian sekarang ini. Wah, tengok pakaian tu tradisional Melayu bertanjak. Okey, terima kasih.
Selamat Raya. Selamat Hari Raya. Okey, hari ni kita nak sembang pasal daging masak hitam ni. Okey, mungkin boleh Syamiza mulakan kongsikan dengan kita apa sebenarnya orang kata resepi-resepi dan juga bagaimana menyediakannya. Resepi dia sebenarnya ringkas saja, tapi daging tu kita nak marinate dia kalau boleh semalam ataupun 4 jam sebelum kita nak masak. Bahan-bahan untuk marinate tu. Ni kita sama-sama kongsikan ni. Bagaimana demo daging hitam ni. Silakan. Syamiza. Okey. Rezo. Rempah ratus. Bahan yang dikisar tu wajib ya. Okey, lepas tu of course kita ada halia. Okey. Dan kita ada lengkuas. Okey, ini bahan utama untuk kisaran lah ya. Jelas ni perkongsian kita ni. Kita ada bawang bombay. Okey, serai. Dan kita ada bawang putih. Okey. So bahan-bahan ni semua kita kisar lah. Cili kering. Dan cili kering. Cili kering. So bahan-bahan ni dikisar. Dikisar lah. Kita ada daging. Daging ni kita pakai sirloin untuk dapatkan kelembutan kita pakai sirloin. Bahagian yang istimewa. Yang lembut lah. Kita pekat. Lembut. Kita pekat. Yang ni paling rare. Gula apung. Wajib masuk dalam ini. Jauh nak dapat ni. Order kat Sarawak Okey, kismis dan prune. Okey. Istimewa Itu ni. yang buat dia special. Okey, tak sabar nak tengok macam mana nak sediakan tu. Macam-macam yang luar biasa. Dan perasa lah. Ini perasa. Baik. Kita masukkan minyak. Okey. Masukkan minyak. Dah naik masa tu kita masukkan rempah ratus. Rempah ratus. Okey, rempah ratus naik bau. Tumis sampai angkat bau. Okey. Okey. Dah angkat bau, kita masukkan bahan kisaran tadi. Ini api sedang-sedang ke kecil ke macam mana? Api sedang-sedang je, sedang-sedang. Okey. Sederhana Fatin. Biar lambat tu selamat. Betul. Biar lambat asal sedap. Naik bau, betul. Yang penting sedap. Dah naik bau, 400 kita masukkan bahan kisaran tadi. Okey. Tadi yang dah blend, yang di blend Ini untuk berapa orang punya makan ni kalau kita nak masak macam ni? Kalau macam ni 6 ke 10 orang. Okey. 6 ke 10 orang. Okey, so kita tumiskan semua. Kita tumis, naik bau, angkat bau. Tapi kalau tak ramai orang pun saya tahu daging hitam ni boleh simpan lama. Betul. Pandai Farid. Itulah Fatin tak tahu. Lagi lama lagi sedap tau. Kelebihan daging hitam ni. Daging tu saya dah marinate paling awal 4 jam ataupun semalam. Semalaman dapatkan dia punya keserasian tu Wow. Okey. Dan seterusnya Rasa gula apung dia tadi kan. Rasa gula apung tu dan kita masukkan daging yang dah di marinate. Okey, dah masukkan daging marinate tu. Okey. Masukkan terus. Dan kacau sebati lah. Ini kira masak hitam khas dari Sarawak ataupun memang disediakan macam ini? Okey, daging hitam ni lebih kurang sama di Semenanjung, tapi yang membezakannya itulah kita ada kismis prune dan gula apung. Okey, saya nak tanya soalan. Kalau silakan. katalah bukan gula apung, guna gula lain, Gula Melaka. boleh ke tidak dan adakah rasanya akan berbeza? Boleh, rasa memang berbeza. Sebab tu kita Sarawak kaya dengan gula apung, sebab gula apung ni dia tak manis sangat, dia melemakkan makanan. Dia diabetic friendly satu lagi, diabetic friendly. Okey. So, gula apung ni dia melemakkan. Itulah keistimewaan gula apung Sarawak. So penutup dia ni tahu kicap tadi tu betul kalau kita tengok sekarang betul, ni betul. Kita masukkan proses betul. yang terakhir. Masukkan kicap, gula apung dan kismis dan prune. Okey. Keseluruhannya berapa lama sebenarnya kalau kita nak tunggu satu masak kering, tu? Nak tunggu kering dalam 30 minit lah, 30 minit. Okey. Dia kering cantik lah, cantik. Kalau kita tengok Fahrin dia dah bersedia. Ya, betul. Tengok ada sempat alhamdulillah. Sangat sedap makan dengan kelupis kelupis kita punya ketupat pulut Sarawak klasik.
Kelupis. Kalau lain-lain maknanya dengan lemang, ketupat, Betul, lemang, nasi impit. nasi impit. Nasi putih pun boleh juga. Nasi putih pada panas pun sedap juga. Betul. Okey, tu nampak di hadapan kita. Dah sampai dari Sarawak. Nanti boleh try Boleh insya-Allah. Dan kalau tengok lagi baunya pun sedap ni. Okey, mungkin boleh kongsikan Instagram. Boleh. Instagram kami Dapur Puro. Okey. Dan Facebook juga Dapur Puro. DAPOPURO. Okey. Kami terletak di Bukit Puchong ya. Kalau korang nampak yang atas meja tu ada kelupis dalam daun tu, daun simpur. Kita tanya juga. Okey. Ini sebenarnya kami tadi sebelum bersiaran tadi kami dan juga penerbit kami ni macam Irin dia tanya dengan kami ni apa sebenarnya kelupis menggunakan daun apa ni? Dia ada dua version kelupis ni, satu lagi daun apung dan lagi satu yang ni daun simpur. Dia daun macam simpur. tapai ke? Bukan, daun tu sebab dia lebar, cantik untuk bungkus pulut ni lah. So nama dia daun simpur. Tapi dia ada wangi sikit lah bau dia kan. Okey. Ini saya punya Batin Sekejap, saya rasa izinkan saya rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Okey, selain dari tu apa lagi antara menu-menu yang disediakan Chef Miza? Sedap. Menu raya kan menu harian? Menu raya. Menu raya kat Sarawak ni banyak ya Chef ya. Macam-macam disediakan. Okey. Ada sate, ada ayam rendang. Boleh terus tengok dekat Macam-macam IG Chef Miza lah untuk dapatkan boleh semua. Follow, Sedap. Okey, Boleh follow alhamdulillah. Kelupis tu memang sedap. Saya tak sabar nak makan dengan daging hitam ni. Ustaz Pakal dia tengah bersiaran ni. Saya tak boleh nak gelojok sangat. Tapi apa pun kita sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada Rizul dan juga Chef Miza. Sama-sama. Terima kasih kerana menjemput kami Dapur Puro ke rancangan Sensasi Raya Malaysia ni. Hari ini terima kasih. Terima kasih, selamat raya. Salam sayang. Terima kasih. Okey, itu je menu-menu yang cukup menarik dengan kelupis ni, daging hitam, baulu dan juga Seronok saya dengar. lontong.